Hai Najwa Husnia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat puasa. Okay, kita layan dulu lagu dan kita akan start lepas ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sebelum tu nak tanya, suara saya clear tak? Okay, hai Batrisha Azani. Okay, Bun Caci Roariga. Okay, Sada Sarina Abdullah. Okay, hai. Untuk pagi ni, okay, selamat pagi, selamat berpuasa. Okay, jadi nak tanya, boleh tak reply, komen kat bawah, clear ke tak clear? Okay, Najwa Husnia, clear ke tak clear? Sebelum saya mulakan lebih lanjut. Clear? Okay. Okay, saya teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini saya berkesempatan untuk bersama-sama sharing jam 7 pagi. Biasa 7 pagi ni susah sikit kan. Biasa orang lepas solat dah jumpa katil. Okey, tapi kita biasakan diri lepas dia solat kita buat ibadah dulu. Okey, kita baca Quran. Okey, grab sebaik-baiknya peluang yang ada bulan Ramadan ni dengan perkara-perkara yang berfaedah dan perkara yang boleh mendatangkan pahala yang berganda-ganda. Okey, jadi untuk pagi ni sebelum saya lanjutkan tajuk perkongsian iaitu adakah kau lupa? Okey, hai Muhammad Zubair. Okey, yang mana pagi ni kita ditaja oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Kalau nampak logo tu kan. Okey, so satu NGO Pertis Malaysia yang mana sekarang ni sedang menjalankan tabung infak Ramadan. Okey, dan untuk 28 Ramadan ni dah penghujung sangat-sangat ni. Bagi siapa yang berkesempatan, yang masih ingin bersedekah, sangat-sangat dialu-alukan pada bulan Ramadan ni lah.
Okey, jadi yang mana NGO Pertis ni juga mementingkan 5 aspek. Okey, 4 aspek utama: motivasi, kepimpinan, keusahawanan, kebajikan, dan yang kelima ialah dakwah. Dakwah dimasukkan kepada 4 elemen tadi. Okey, jadi sokonglah usaha murni Pertis Malaysia. Okey, yang mana dah bermula daripada tahun 2012 lagi sampailah sekarang. Okey, jadi boleh terus juga pergi ke page Pertis Malaysia yang mana ada dekat saya punya link. Okey, boleh terus ke sana untuk tengok update yang terkini. Okey, hai Nur Iman. Okey. Okey, jadi dan kita punya live ni juga dikuasakan oleh Ugrade International Sendirian Berhad. Siapa yang pernah dengar? Jaranglah dengar kan, sebab Ugrade International ni yang mana HQ-nya bertapak di Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Okey, syarikat yang sangat baru bermula Januari 2020. Okey, dah berjaya memasuki pasaran dunia. Okey, ke luar negara seperti Uganda, Thailand, Singapura, Indonesia, Kenya. Okey, dan Ugrade International Sendirian Berhad juga sepenuhnya syarikat Melayu Islam. Okey, dan produk dia ialah produk UGK, diformulasikan di Jepun, kandungan bahan semula jadi tanpa kimia. Ada daun dokudami, daun artikok, apel hijau, aloe vera dan sebagainya. Dan keutamaan produk ni, saya share lah sebab dia dikuasakan oleh Ugrade. Okey, produk ni untuk meningkatkan imunisi badan. Okey, yang mana sesuai dengan sekarang ni kita ada COVID-19. Okey, sangat-sangat sesuai untuk guna produk UGK. Okey, dan merawat kulit yang rosak. Kalau ada masalah kulit boleh guna, cegah kanser, penyakit kronik. Okey, yang ada sakit lutut dan sebagainya, sakit dalaman. Okey, dan turunkan berat badan. Okey, itu berkaitan dengan Pertis Malaysia dan UGK kita pagi ni. Okey, alhamdulillah. So, hai yang lain-lain. Okey, hai Najwa Noor, Nur Nadia. Okey, Mas daripada Mak Teh Haifa Bahari. Okey. Okey, assalamualaikum. Terima kasih banyak siapa yang sudi dengar live saya pagi ni. Okey. So, untuk tajuk kita hari ni ialah adakah kau lupa? Okey, tadi bagi siapa yang masuk, mungkin ada yang masuk awal, okey, dengar lagu Adakah Kau Lupa. Daripada mana lagu tu? Tentang kisah siapa? Tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Saya dari dulu, daripada sekolah menengah, sekolah rendah lah kan. Memang bukan orang minat sejarah, tapi kalau bab sejarah Islam ni suka nak dengar. Sebab tu kalau ada ceramah berkaitan dengan Nabi Muhammad, kalau petang-petang jejak Rasul, kita suka nak dengar. Kita suka nak tengok sejarah-sejarah lepas. Tapi kita tengok sejarah lepas, janganlah sekadar tengok je. Tapi kita kena ambil semua pengalaman, apa hikmah di sebalik penceritaan tersebut. Okey, hai Iman Hafiza Syaraitul Yuwani. Okey, ya Najwa Noor. Salam 28 Ramadan. Dah penghujung sangat-sangat kan? So siapa yang ingin menyumbang tadi, macam saya share, Pertis Malaysia, so boleh share, boleh bersedekah pada hujung-hujung Ramadan ni. Bolehlah buat ibadah sebaik-baiknya. Gunakan bulan Ramadan ni. Kita tak tahu bulan Ramadan ni adakah Ramadan yang terakhir ataupun kita akan jumpa lagi. Hai bagi siapa yang baru masuk. Okey, Farah Fika. Okey. Oh, Ruzita Muhammad. Okey. So, untuk petang ni, untuk petang, mana datang petang. Okey, pagi ni, okey, adakah kau lupa? Yang mana kisah, kalau lagu tadi ialah daripada Yusuf Salahuddin bin Ayub. Okey, itu nama sebenar beliau, iaitu yang kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, yang mana nama sebenar tadi Yusuf Salahuddin bin Ayub. Okey, daripada tahun 1138 hingga 1193. Okey, 57 tahun. Okey, yang mana daripada kisah Yusuf Salahuddin ni ataupun dikenali sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, atau dikenali orang luar negara sana dikenali sebagai Saladin. Pernah dengar tak Saladin? Saladin orang bukan Islam pun buat cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. So dekat sini yang mana nak share tentang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang sangat-sangat cekap dan panglima tentera yang bermatlamat. Okey, jihad fi sabilillah.
Mungkin ada yang dah pernah dengar dah. Masa sekolah menengah dulu, cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang yang sangat-sangat kuat. Kita ni nak kata beza, jarak jauh dengan perbezaan lah. Perbezaan diri kita dengan orang-orang dahulu sangat-sangat berbeza. Walaupun kita sekarang ni dah ada pelbagai kemudahan. Sekarang dengan internet dan sebagainya. Jadi dia, tapi kita ni tetap masih lemah lagi. Sangat-sangat lemah. Lagi-lagi bila kita ada dengan dunia dengan pelbagai pancaroba lah orang cakap kan. Dengan media sosialnya lagi. Okey, tapi nak ceritanya orang dulu, okey, seorang pemuda yang sangat cekap, okey, ketua panglima tentera kepada Sultan Nuruddin. Okey, yang dari Syria sehinggalah menjadi khalifah negeri Mesir sebelum diisytiharkan kemerdekaan oleh kerajaan Abbasiyah. Okey, diberikan gelaran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, macam mana cerita tentang kisah tu? Tak adalah saya nak cerita pagi ni. Okey, nanti panjang cerita dia. Macam mana kemenangan untuk Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Okey, hai Aiman Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Farhan Rahmat. Okey. So kat sini, kat kisah Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana apa kemenangan dia? Saya share antara kemenangannya, dapat menakluk Jerusalem. Okey, Jerusalem tu apa? Bumi Masjid Al-Aqsa, bumi Palestin. Perang Salib yang ketiga, penggabungan Syria dan Mesir. Okey, sangat-sangat banyak kata kemenangan daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Okay, kenapa dia boleh menang? Kenapa dia boleh capai? Adakah tiba-tiba dia boleh menang? Tak. Adakah tiba-tiba dia terus berjaya? Tak juga. Tapi dia juga manusia biasa, insan biasa, hamba Allah. Dia bukannya maksum seperti Rasulullah. Tapi disebabkan kesungguhan dia, semangat dia, ketahanan rasa dia, dan tak ada siapa yang boleh tandingi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itulah yang saya nak share dengan pagi ni, yang mana adakah kita lupa pada zaman dahulu kita dah pernah menang, orang Islam pernah menang. Adakah kita lupa sepanjang tamadun orang Islam dulu terlalu banyak sejarah-sejarah yang orang Islam dah berjaya dan dah terbukti boleh berjaya menakluk orang-orang bukan Islam. Okey, so dekat sini cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan umat Islam yang berpecah belah. Okey, boleh menyatukan perbezaan walaupun ada berbeza fahaman, mazhab dan sebagainya. Okey, boleh. Dia ada sangat-sangat banyak kelebihan lah. Kelebihan yang mana boleh ada pada diri kita. Bukannya tiba-tiba dah kuat, tak. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi juga, dia juga seorang manusia yang sangat-sangat berusaha dan teruskan perjuangan sehingga nafas yang terakhir. Okey, so dekat sini, yang mana bila kita cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kita dah tahu dah, orang Islam dulu dah berjaya. Kenapa orang Islam sekarang sangat-sangat lemah? Yelah, antaranya tadi saya dah cakap dah, kita dah terlalu open dengan media sosial. Kita dah banyak cabaran-cabaran yang kita tak boleh nak tandingi, tapi kita boleh lawan. Janganlah kita tahu ada masalah dengan dunia sekarang ni, tapi kita biarkan je. Sampai bila kan? Okey, jadi dekat sini yang mana bila kita dah cakap orang Islam dulu kuat, kita pun kena ada semangat yang kental. Okey, kekuatan semangat itu perlu ada dalam diri kita. Kesungguhan yang sangat-sangat bersungguh. Sebab orang Melayu sekarang ni, terutamanya orang Malaysia lah, termasuk diri saya sendiri, kesungguhan kita hangat-hangat tai ayam. Buat tak sampai habis, buat tak betul-betul. Itu untuk diri saya. Saya cakap ni, saya buat live pagi ni untuk diri saya sendiri, semangat diri saya dan semua yang menonton pagi ni, yang mana kita ni perlu ada satu kesungguhan. Kesungguhan sampai penghujung, sampai kita dapat. Dan jangan pernah berputus asa. Okey, kita contohi sahabat-sahabat Rasulullah, kita contohi orang-orang Islam yang dah berjaya. Okey, jadi jangan kita lupa, pada zaman-zaman dahulu orang dah berjaya. Kita pun boleh buktikan. Kita buktikan macam mana? Dulu biasalah tentera, ada perang-perang dan sebagainya. Sekarang ada tak perang? Tak ada. Tapi kita berperang dengan apa? Media sosial. Kita berperang dengan apa? Kita berperang dengan orang sekeliling kita yang tak boleh tengok kita bahagia. Orang sekeliling kita yang ingin menjatuhkan kita. Kita fisabilillah juga.
Tanpa kita sedar, sebenarnya kita pun sedang berjihad. Bukan semestinya kita kena berjihad, berperang. Tapi jihad tu banyak sangat-sangat konsep. Nanti cerita pasal jihad pula kan. Okay, jihad konsep yang sangat-sangat besar. Okay, kita belajar pun jihad fisabilillah. Kita meninggal waktu kita tengah belajar pun, kita boleh dapat pahala jihad fisabilillah. Jadi sentiasalah dapatkan ilmu. Sekarang ni pun kita dengar ilmu pagi ni. Okay, moga-moga kita dirahmati, sentiasa diberkati oleh Allah. Okay, itu pun kita dah jihad fisabilillah. Okay, kita nampak keburukan, kita nampak kemungkaran, kita jihad fisabilillah. Okay, ni tak ada jual-jual. Siapa tu? Muizzah. Okay, itu kita share tadi yang mana UG Care dikuasakan. Hari ni saya punya live dikuasakan oleh Ugrade International Sdn Bhd. Tapi ini tajuk yang hari ni saya nak share ialah adakah kau lupa. Okay, hai, Assalamualaikum bagi yang baru join. Okay, jadi kita berbalik kepada tajuk tadi, adakah kau lupa. So jangan kita lupa pada zaman dahulu tu lah, dan membuatkan kita semangat pada hari ini siapa. Okay, so dekat sini yang mana saya nak share lah sedikit apa yang ada dalam kata-kata hikmah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Okay, tadi saya dah cakap dah yang memang kita ni kena ada kesungguhan, kena ada semangat yang sangat-sangat luar biasa. Okay, tapi ini saya share juga. Okay, muka cikgu macam muka cikgu Tadika pun boleh lah kan. Saya pun bukan cikgu. Okay, so dekat sini yang mana kata-kata hikmah yang saya sendiri rasa kita boleh guna kata-kata hikmah ni untuk diri kita sendiri. Okay, ini kata-kata hikmah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Antara yang pertama, dia kata apa? Saya meminta kekuatan dan Allah memberi saya kesulitan yang buat saya kuat. Nampak tak? Kita berdoa, kita nak kuat. Ya Allah, kuatkanlah aku, kuatkanlah aku. Okay, kita tengah sedih ni, kita tengah down sangat-sangat, kita minta kekuatan daripada Allah. Tetapi apa yang Allah akan beri? Allah beri kesulitan supaya kita kuat. Janganlah kita rasa kesulitan yang datang tu Allah benci kita ke, ataupun kita ni dipinggirkan ke, tak. Tapi jadikan kesulitan yang datang tu untuk buat kita jadi kuat. Itu antara yang pertama daripada kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Dia minta kekuatan, tapi Allah beri kesulitan untuk buat dia kuat. Siapa yang boleh catat, siapa yang boleh type dekat live ni, saya sangat-sangat hargai lah. Okay, sebab dia ada 7 kata-kata hikmah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Okay, so itu yang pertama, meminta kekuatan, tapi yang diberi ialah kesulitan untuk dibuat dia kuat. Itulah kekuatan dia, datang daripada kesulitan. Yang kedua, saya bertanya tentang kebijaksanaan dan Allah berikan masalah yang untuk diselesaikan. Nampak tak? Minta kebijaksanaan. Kita nak berfikir sesuatu, kita nak sesuatu idea. Tapi Allah berikan apa? Masalah untuk kita selesaikan. Banyak tak masalah yang ada dekat zaman sekarang ni? Ataupun ada dalam diri kita sendiri? Banyak tak? Sangat-sangat banyak masalah. Okay, betul Najwa Husnia. Kesulitan yang datang buat kita jadi kuat. Okay, so yang kedua ialah tadi tentang kebijaksanaan, tapi Allah berikan masalah untuk diselesaikan. Sebab itulah kalau kita datang nampak masalah, pelbagai masalah kecil, masalah besar, tapi fikirlah sebenarnya itu Allah nak beri kita kebijaksanaan untuk kita selesaikan masalah tu. Kalaulah masalah tak timbul, masalah tak datang, macam mana kita nak jadi bijak? Betul tak betul? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta kemakmuran dan Allah berikan fasiliti ataupun kata fasilitas dan tenaga untuk bekerja. Allah beri kita fasilitas dan tenaga untuk kita bekerja. Kita minta kemakmuran ni, tapi Allah bagi kita tenaga. Kalau kita tak ada tenaga tu, dapat tak kemakmuran tu? Tak dapat. Sebab doa kita yang tak betul-betul spesifik, kita akan dapat sesuatu yang lain untuk kita dapatkan tu. So itu yang ketiga, minta kemakmuran, Allah beri fasilitas dan tenaga untuk bekerja. Okey, yang keempat, saya meminta keberanian dan dia memberi saya bahaya untuk diatasi.
Subhanallah. Nampak tak? Kita sebelum ni kita nampak bahaya, kita nampak bencana. Macam hari ni, macam sekarang ni, kita berada dalam situasi yang bahaya. Kita berada dalam situasi COVID-19. Okay? Tapi daripada situlah kita ada benda untuk kita atasi. Daripada situlah kita berani untuk atasi. Macam sekarang ni, kita berjaya tak atasi? Berjaya. Kita ada online. Orang yang bekerja pun, yang tak dapat kerja tapi boleh gunakan secara online, kita berjaya atasi. Okey? Maknanya bahaya yang kita nampak, jangan nampak bahaya tu, oh kita down. Nampak bahaya je kita jadi jatuh. Nampak bahaya je kita tak boleh nak go. Tapi dengan bahaya itulah mendatangkan keberanian untuk kita. Bahaya itulah mendatangkan untuk apa yang kita atasi. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima. Okey, apa kata apa hikmah daripada Salahuddin Al-Ayyubi? Saya meminta cinta dan dia memberi saya orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Nampak tak? Orang-orang yang ada masalah di sekeliling kita, orang yang memerlukan, orang yang tak ada tempat untuk mengadu. Kita nampak je masalah orang tu. Okey, kita perlu bantu. Supaya apa? Supaya kita dapat cinta. Bila kita bantu orang, kita akan rasa kasih sayang tu kita dikongsi bersama dia. Kita beri cinta kepada dia. Takut kita bagi dekat orang, kita dengan hati yang kosong, betul tak? Jadi dengan hati yang kita menolong orang, kita membantu orang, itulah datangnya cinta. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dan suka nahu. Okey Ustaz. Anda ada salah silap boleh tegur Ustaz. Okey. So hari ni saya share saja. Okey. So yang keberapa pula? Yang keenam. Okey, keenam, kata hikmah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Saya minta nikmat dan dia memberikan saya peluang. Hari-hari kita minta nikmat daripada Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku nikmat, kurniakanlah aku nikmat yang kita inginkan. Nikmat yang kita inginkan dalam dunia ni. Okey, tapi apa yang Allah beri? Allah beri kita peluang. Banyak tak peluang yang kita dapat zaman sekarang ni? Sangat-sangat banyak. Allah bukannya beri kita peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, kelima. Tapi terlalu banyak peluang. Peluang yang kita dah banyak, orang kata kita sentiasa ketepikan. Kadang-kadang kita abaikan peluang yang datang kat kita. Bukannya antara manusia. Kalau bercerita lah, orang kata peluang kedua lah dan sebagainya. Tapi ni Allah, dia punya kasih sayang, Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha agung. Subhanallah, Allah dah beri banyak sangat peluang pada kita. Tapi kita yang menidakkan ataupun kita yang tak sedar peluang yang datang kat kita. Betul tak betul? Okey, itu antaranya lah. Okey, minta nikmat tapi Allah sebenarnya dah beri kita peluang. Peluang kita hidup dengan sekarang ni full. Kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada tenaga, kita ada peluang untuk bantu orang dekat luar sana. Okey, berbeza dengan orang yang dah tak ada kaki. Susah tak buat kerja? Susah. Tapi orang yang kurang anggota badan pun dia lebih kuat daripada kita. Sebab apa? Dia rasakan peluang masih ada untuk dia. Tapi kita yang ada sebelengkap ni kadang-kadang kita abaikan peluang yang ada. Betul tak? Okey, jadi untuk sahabat-sahabat yang tengok live saya ni hari ni, kalau rasa kita ada sesuatu yang kita boleh buat, kita cuba bantu. Kita boleh bantu orang-orang di luar sana. Okey, yang terakhir sekali daripada hikmah Salahuddin Al-Ayyubi, saya tidak minta apa-apa untuk diri saya, tetapi saya menerima semua yang sangat perlukan. Nampak tak? Subhanallah. Dia tak minta apa-apa pun, tapi apa yang dia dah ada semua dah dapat. Maknanya dia dah terima semua yang dia perlukan. Dia tak terlalu meminta pun. Tapi apa yang dia minta tadi? Antara yang pertama tadi, kekuatan, kebijaksanaan, kemakmuran, keberanian, cinta, nikmat. Itu yang dia minta. Tapi yang dia dapat ialah sebaliknya. Itulah kata-kata daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dia dapat benda tu, dijadikan kekuatan untuk diri beliau.
sangat-sangat hebat. So itu yang membuatkan saya jadi, oh ya Allah, bagusnya kata-kata hikmah ni membuatkan kita akan jadi kuat semula. Kita tak akan rasa down, kita tak akan rasa jatuh. Sebab apa yang negatif tu kita positifkan. Jangan kita nampak sesuatu yang negatif terus negatif. Memang tak akan ke mana. Sebab itulah macam kata-kata Tok Guru saya juga, bila datangnya masalah sebenarnya nak menjadikan kita lebih kuat. Okey, datangnya masalah jadikan kita jadi lebih semangat untuk teruskan perjuangan kita. Bukannya datangnya bala, datangnya bencana, kita akan terus jatuh selama-lamanya. Tidak. Okey, Muhammad Fitrisyah. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Okey, memang betul, memang benar, dan itulah kita pasakkan dalam diri kita. Okey, yang berpeluang, yang dapat kata-kata hikmah Salahuddin Al-Ayyubi ni, letakkan dalam hati kita, letakkan dalam diri kita. Bahaya dan segala bencana itu yang akan membuatkan kita kuat. Okey, itu ialah kata-kata hikmah Salahuddin Al-Ayyubi. So adakah kau lupa? Adakah kita lupa? Itulah dari zaman dahulu kita dah berjaya. Okey, sebab itulah saya nak share kata-kata hikmah Salahuddin Al-Ayyubi pada hari ini. Yang mana kita jangan lupa kita dah berjaya, dan jangan buatkan zaman sekarang ni buatkan kita jatuh. Muizzah, ibarat kata cikgu saya, problem tetap ada, tapi jangan cipta problem bukan begitu. Ya, betul. Betul. Kita ada problem, tapi jangan cipta problem. Okey, maknanya bila kita ada problem, kita selesaikan. Sebab tu daripada Salahuddin Al-Ayyubi tadi, dia selesaikan masalah yang datang. Dan daripada situlah datangnya kebijaksanaan, datangnya kekuatan. Hai Kak Aina Syahira. Okey, bagi siapa yang menonton ni, semoga bermanfaat. Okey, itu antara kata-kata hikmah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sekarang ni, bila kita guna konsep adakah kau lupa, jugalah jangan kita lupa siapa diri kita, dan jangan kita lupa daripada mana kita datang. Adakah kau lupa mak kita, ibu atau umi kita yang dah melahirkan kita daripada kecil, yang susah payah, yang beranak, orang kata melahirkan kita sangat-sangat payah. Okey, bila kita ingat apa yang berlaku zaman kecil, apa yang berlaku waktu kita umur baby sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang mungkin otak kita pun tak betul-betul rasional dan sebagainya. Ingatlah siapa yang pernah membesarkan kita, siapa yang pernah melahirkan kita, supaya kita ingat hari ni kita berada disebabkan siapa. Nak cerita sebab kan, kalau cerita pasal mak ayah. Okey, so dekat sini yang mana kita jangan lupa siapa asal-usul kita, dan jangan lupa siapa yang dah membesarkan kita, supaya kita tak terpesong, supaya kita tak jalan kita tak teruyung hayang dan sebagainya lah. Andai kata kita terbuat salah, kita rasa kita buat dosa besar, ingat semula diri kita yang sebelum ni. Sebelum ni siapa kita. Okey, ingat mak ayah kita. Dan kan anda kata yang tak ada mak ayah dan sebagainya, siapa penjaga kita? Jangan bila kita tak ada mak ayah, aku tak ada mak ayah. Tapi ingat siapa yang jaga kita, supaya kita sentiasa dapat muhasabah diri kita, dan supaya kita ingat apa yang kita nak buat zaman sekarang ni, apa yang kita nak buat sekarang ni. Hari ni kita hidup untuk apa? So jangan lupa kepada mak ayah, orang-orang yang dah mengajar kita, guru-guru sekolah rendah, guru-guru sekolah menengah, guru-guru universiti. Jangan pernah kita lupa, kerana mereka lah yang membimbing kita dan menjadikan kita hari ini. Dan saya berani bercakap di hadapan ini jugalah hasil didikan daripada seorang guru. Seorang guru yang sangat-sangat power, yang sangat-sangat berdedikasi, sangat-sangat saya respect, yang boleh bantu anak-anak muda yang sangat, orang kata, kuat lah, sangat-sangat berjuang untuk Islam, untuk keluarga dan sebagainya. Okey, dah seperti adik-beradik, seperti adik, abang dan sebagainya. Itulah kekuatan yang ada dalam diri kita. Ingat semula apa yang kita pada zaman dahulu, apa yang berlaku pada dulu-dulu.
Itulah diri kita. Jadi jangan bila kita dah melakukan sesuatu, jangan kita lupa. Itulah bila kita buat sesuatu, kadang-kadang kita hampir terpesong, kita terlupa seketika, tapi terus istighfar. Istighfar kepada Allah, doa banyak-banyak, doa pun doa yang betul-betul spesifik. Itu tak ada masalah. Biar Allah tahu apa yang kita nak, apa yang kita nak capai. Sebab apa yang kita fikirkan, itulah yang akan berlaku. Jangan kita rasa down macam hari ni mungkin kita ada masalah. Okay, mungkin rakan-rakan Facebook yang ada dalam ni kita ada masalah sendiri, ada masalah family. Jangan kita datang biarkan masalah yang datang tu buatkan kita jatuh. Jangan. Tapi masalah yang datang untuk kita kuat. Okay, jadi dekat sini yang mana untuk diri sendiri, untuk semua rakan-rakan yang ada, gunakan kekuatan yang ada dalam diri kita. Setiap orang berbeza. Setiap orang ada kelemahan, setiap orang ada kelebihan. Kelemahan tersebut kita atasi. Okey, kita perbaiki. Jangan kelemahan tersebut kita biar sampai bila-bila kelemahan tu untuk diri aku, tak. Tapi sebenarnya kita boleh berubah. Dan hari ni pun saya berubah. Bukannya dulu saya reti bercakap, berani bercakap di hadapan. Tak. Tapi kita berjaya atasi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Okey. So itu sedikit sebanyak, okey, 30 minit bersama rakan-rakan Facebook sekalian. Andai apa yang dapat hari ni gunakan. Okey. Suka saya ingatkan semula. Okey, yang pertama tadi mungkin ada yang lambat masuk dan sebagainya. Okey, yang pertama, apa kata-kata selalu Al-Ayyubi tadi? Pertama, minta kekuatan. Tetapi Allah beri kesulitan untuk buat dia kuat. Yang kedua, bertanya tentang kebijaksanaan. Tapi Allah beri masalah untuk diselesaikan. Yang ketiga, minta kemakmuran. Allah berikan fasiliti dan tenaga untuk bekerja. Keempat, aku meminta keberanian dan dia memberikan bahaya untuk diatasi. Kelima, aku meminta cinta dan dia memberi saya orang yang bermasalah untuk kita bantu. Okey. Yang keenam, aku minta nikmat dan dia memberikan aku peluang. Okey. Memberi nikmat tapi Allah beri kita peluang. Dan yang terakhir, saya tak minta apa-apa tetapi saya dah terima semua yang saya perlukan. Okey. Jadi kata-kata hikmah ni kita gunakan untuk diri kita sendiri. Okay, kata-kata hikmah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Andai sangat-sangat bermanfaat untuk diri, kita ambil dan minta share dengan kawan-kawan yang lain. Okey, yang ada live saya ni kalau boleh share, okey, share sebanyaknya. Okey, dan komen. Okey, anda kata bermanfaat, kita boleh share dengan orang supaya orang lain pun dapat manfaat yang kita dapat pada hari ini. Okey. Okey, dan yang terakhir, saya ingatkan semula yang mana kita dari saya punya live hari ini daripada NGO Pertis Malaysia, NGO Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, yang mana satu NGO yang sangat-sangat membantu orang-orang yang memerlukan. Okey, hari ini dah 28 Ramadan kawan-kawan. Gunakan Ramadan kali ini sangat-sangat bermakna. Jangan lepaskan peluang Ramadan. Kita bersedekahlah sebanyaknya, semampunya. Janganlah tak mampu kita beria juga kan. Semampunya. Kita ada RM10. Sebenarnya kita boleh bagi juga RM10. Sebab yakin sedekah tu akan mendatangkan pahala yang berganda dan dia akan menggantikan jumlah yang lebih besar daripada tadi. Kalau kita takut, kita rasa kita ada RM10 je, tapi RM10 itulah kita sedekah supaya kita akan dapat yang lebih berganda. Itulah orang kata power of sedekah. Okey, itu boleh pergi ke NGO Pertis Malaysia. Okey, ke nombor akaun boleh tengok dekat saya punya live. Okey, dan dikuasakan oleh U-Grade International Sdn Bhd, yang mana produk UGK dia sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan. Kesihatan siapa yang mungkin family ada masalah kronik, ada masalah jantung, ada masalah kecil manis, darah tinggi, boleh sangat-sangat bermanfaat menggunakan UGK. Okey, dah ada testimoni yang sangat-sangat berjaya, boleh turunkan berat badan, cegah kanser, dan sekarang ni COVID-19 sangat-sangat sesuai untuk meningkatkan imunisasi badan kita. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Saya berterima kasih sangat-sangat bagi sesiapa yang tengok live saya pada hari ini, dan bagi siapa yang baru masuk boleh tengok semula live saya. Okey, insya-Allah apa yang bermanfaat pada hari ini
kita boleh gunakan untuk diri sendiri. Okey, salah silap, mohon maaf daripada saya. Andai tersalah kata, tersalah bicara, okey, boleh PM. Okey, dan yang baik semuanya datang daripada Allah. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Okey, sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat berpuasa.